Bila disebut Babylon, semua mengetahui bahwa ia merupakan sebuah kota lama yang penuh dengan sejarah. Dari kisah Raja Namrud, kemudian zaman pemerintahan Hammurabi, sehinggalah kepada Saddam Hussein. Di kota bersejarah inilah juga lahirnya seorang nabi di satu tempat bernama Padam Aram di dalam empayar kota Babylon tersebut, dan beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran beliau ketika itu di zaman Babylon diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanan. Di bawah pemerintahan Namrud, kerajaan Babylon menjadi empayar yang makmur dan maju. Rakyatnya hidup senang. Namun, daripada sudut rohaninya, mereka hidup dengan cara jahiliyah. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat sendiri daripada batu dan tanah. Raja Namrud merupakan seorang raja yang zalim. Setiap permintaan dan perintahnya mesti dilaksanakan. Sesiapa yang melawan akan dihukum. Lebih daripada itu lagi, Raja Namrud memerintahkan rakyatnya menyembah beliau sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim pula sejak kecil dipelihara daripada menyembah berhala maupun Namrud, sehingga kan suatu hari dia telah mengapak patung-patung sembahan tersebut. Hal ini menyebabkan kemarahan orang ramai dan mereka menangkap Nabi Ibrahim dan menghukumnya dengan dibakar di dalam api. Seluruh rakyat di kota ini keluar dan menggali lubang serta meletakkan kayu untuk dibakar. Kemudian mereka melepaskan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut sebagai hukuman. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin dan tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, maka Nabi Ibrahim pun keluarlah dengan selamat, sehingga membuatkan orang-orang kafir menjadi bingung. Selain kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, Babylon juga terkenal dengan kerajaan Hammurabi. Di kawasan inilah terkenal dengan tembok-tembok Babylon dan taman tergantung Babylon yang pernah disenaraikan sebagai salah satu keajaiban dunia zaman purba. Dua tempat tersebut dibina oleh cucu Raja Hammurabi, yaitu Raja Nebuchadnezzar II, sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Taman tergantung Babylon terletak sekitar 50 km di selatan Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur Sungai Euphrates. Menurut sesetengah sumber, mengatakan taman tersebut dibina untuk menggembirakan istri Nebuchadnezzar, yaitu Amitis yang rindukan kampung halamannya. Amitis merupakan anak kepada raja dari kerajaan Medes, telah berkahwin dengan Nebuchadnezzar untuk menjalinkan hubungan kerjasama di antara dua buah negara. Negara asal Amitis merupakan sebuah negara yang subur yang penuh dengan tumbuhan menghijau. Namun, apabila berkahwin dengan cucu Hammurabi ini, dia begitu sedih kerana terpaksa tinggal di kawasan yang berbukit dan kering kotak. Jadi, untuk menggembirakan istrinya, raja memerintahkan supaya sebuah taman dibina seperti kampung halaman mentuanya yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan subur menghijau di atas sebuah bukit. Taman ini kelihatan seakan tergantung di kawasan yang berbatu-batu tanpa tumbuhan. Selain kisah di atas, banyak lagi sejarah besar kota Babylon yang menyaksikan pernah wujudnya di kawasan ini sebuah tamadun awal manusia, yaitu Mesopotamia. Ada juga beberapa pendapat menyatakan beberapa orang nabi lagi selain Nabi Ibrahim alaihissalam pernah sampai ke kawasan ini. Oleh itu,
kota ini menyimpan beribu kesan sejarah lampau sejak sebelum Masihi lagi. Tetapi sayangnya, oleh kerana Babylon terletak di dalam bumi Iraq, negara yang sering dilanda peperangan, malah sewaktu Iraq berperang dengan Amerika dahulu, Amerika menjadikan kawasan Babylon ini sebagai salah satu pangkalan tentera mereka. Sumber UNESCO pernah menyatakan kerosakan kota Babylon ini bukan bermula dengan penjajahan tentera Amerika. Sebenarnya, sekitar abad ke-19 sudah ada ahli-ahli arkeologi yang datang ke sini dan mengambil kesan-kesan tinggalan sejarah kota tertua ini. Kemudian, di zaman pemerintahan Saddam Hussein pula, Babylon telah dijadikan sebagai pusat pelancongan dunia bagi menaikkan imej pemerintahan Saddam Hussein. Kota yang kaya dengan tinggalan dan catatan sejarah ini banyak telah musnah. Hanya sedikit baki saja yang masih berbaki untuk tatapan generasi akan datang.